dalam negeri, ekonomi Singapura tahun lalu mencatat prestasi lebih baik berbanding yang dijangka. Anggaran awal Kementerian Perdagangan dan Perusahaan atau MTI menunjukkan ia tumbuh 2.8% pada suku terakhir 2023. Ini bermakna untuk keseluruhan tahun, ekonomi negara tumbuh 1.2% lebih tinggi berbanding 1% yang diramalkan pemerintah. Pertumbuhan ini antara lain dipacu sektor penghilangan yang kembali rancak dan sektor binaan yang semakin kukuh. Sektor penghilangan tumbuh 3.2% pada suku keempat 2023 selepas menguncup buat 4 suku berturut-turut sebelum ini. Sektor binaan turut menunjukkan prestasi lebih kukuh, mencatatkan pertumbuhan sebanyak 9.1%. Namun sektor perkhidmatan tumbuh mendatar. Secara keseluruhan, ekonomi negara berkembang 1.2% tahun lalu, lebih rendah berbanding 3.6% pada 2022. Menurut pakar ekonomi, perangkaan 2022 menunjukkan pemulihan pasca pandemik di mana ukur tara perbandingan adalah lebih rendah. Juga seperti mana yang dikatakan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam amanat tahun baharu, ketegangan dan risiko geopolitik dijangka membayangi ekonomi Singapura pada 2024. What we are anticipating is that many major economies like the US, China, Europe, because of high interest rate in the developed markets like US and Europe, they may bite on the consumption demand there. That could cause export demand to be fairly slow and cause more headwinds to the Singapore manufacturing and external oriented sectors. Harga flat jualan semula meningkat lebih perlahan tahun lalu menurut anggaran awal yang dikeluarkan HDB. Ia meningkat 4.8% tahun lalu, kurang separuh daripada peningkatan 10.4% yang dicatat pada 2022. Menurut pihak HDB, peningkatan lebih perlahan ini sudah dijangka dengan pelancaran lebih banyak flat bina ikut tempahan atau BTO serta pelbagai langkah bagi meredakan permintaan pasaran. Sekitar 24,500 flat HDB BTO dan SBF dilancarkan tahun lalu bagi menangani permintaan perumahan yang tinggi. Menurut penganalisis hartanah, ini berjaya mengalihkan permintaan bagi flat jualan semula kepada pasaran BTO. Jumlah flat jualan semula merosot pada 2023 sekitar 3.8% lebih rendah berbanding 2022. Permintaan flat jualan semula turut merosot pada suku terakhir 2023 dengan harga flat meningkat pada kadar lebih perlahan iaitu sebanyak 1% berbanding 1.3% pada suku ketiga. Trend ini mungkin berterusan sehingga suku pertama 2024. HDB akan terus memantau permintaan secara teliti dan membuat penyesuaian untuk memastikan pasaran HDB kekal mampu dimiliki. Sekitar 4,100 flat baru akan dilancarkan di beberapa kawasan seperti Bedok, Queenstown dan Aukang pada Februari nanti. Sementara itu, trend yang sama juga dapat dilihat bagi pasaran rumah privat yang turut meningkat pada rentak lebih perlahan buat 2 tahun berturut-turut. Harga rumah privat naik sekitar 6.7% tahun lalu berbanding 8.6% pada 2022 dan 10.6% pada 2021. Para pakar berpendapat ini dikaitkan dengan trend pembeli yang lebih memilih serta tentangan lebih kukuh terhadap harga hartanah yang tinggi. Dengan lebih banyak bekalan rumah privat ekoran pelancaran beberapa projek kondominium akhir-akhir ini, para pembeli juga dipercayai sedang mengamalkan sikap tunggu dan melihat. Harga rumah privat yang tumbuh perlahan juga dikatakan membuat para pelabur berfikir dua kali melihat kepada keuntungan yang berkurangan. Warga Singapura yang berada atau akan melakukan perjalanan ke Jepun dinasihati mendaftar secara online dengan Kementerian Ehwal Luar atau MFA. Mereka juga disarankan untuk mendapatkan perlindungan insurans pelancongan yang menyeluruh. Ini susuli gempa bumi yang berlaku di wilayah Ishikawa di tengah Jepun. Warga Singapura juga dinasihatkan untuk menangguh semua perjalanan ke wilayah-wilayah yang terjejas serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan Jepun. Menurut MFA, setakat ini tiada laporan mengenai rakyat Singapura yang terjejas. Pemerintah turut menyampaikan ucapan takziah kepada Jepun dan penduduknya yang terjejas akibat gempa bumi tersebut.
Di Singapura, mereka yang menjaga pesakit demensia menyeru supaya diberi lebih banyak bantuan. Ini selepas satu kajian menunjukkan mereka 30 kali lebih berkemungkinan diserang angin ahmar ekoran tekanan tanggungjawab menjaga. Dianggarkan lebih 100,000 penduduk di Singapura mungkin mengalami demensia menjelang 2030 berbanding hanya sekitar 82,000 pada 2018. Bagi yang perlukan bantuan menjaga orang tersayang yang mengalami demensia, jagaan di rumah tumpangan sepenuh masa adalah satu pilihan. Namun, kemudahan sedemikian boleh menelan kos antara $700 hingga $4,000 sebulan, bergantung sama ada seseorang itu layak menerima subsidi. Sebilangan penjaga mungkin tidak mampu membiayai khidmat sebegini dan kurangnya alternatif untuk jagaan berterusan boleh membawa padah. Caregiver who's dealing with demands and stress all the time, then the body is constantly pumped with stress hormones. In the short term, that will lead to these bodily symptoms. For example, we'll have headaches, migraine. But the long haul, it will lead to a continuous weakening of our immune system. That can lead us to be much more susceptible to chronic condition and diseases. Tambah Dr. Ho, dapatan kajian menunjukkan sekiranya seseorang menghadapi tekanan yang berterusan, kemungkinan mereka diserang angin ahmar adalah sekitar 27 hingga 30 kali lebih tinggi. Untuk mencegahnya, para penjaga boleh mencari wadah-wadah lain yang menyediakan sokongan. Tempat seperti pusat jagaan siang hari untuk demensia menyediakan masa luang bagi penjaga untuk beberapa jam. Biayanya pula berdasarkan ujian kemampuan serta terdapat banyak subsidi, menjadikannya lebih dimampui untuk kebanyakan orang. Di sini, kaki tangan terlatih melayan pesakit demensia menerusi aktiviti seperti permainan, seni dan muzik. Ini membolehkan penjaga mereka untuk bekerja, melakukan pelbagai urusan lain atau sekadar meluangkan waktu untuk berehat.